kenyataan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong beberapa bulan ini. In fact, Tuanku telah pun keluarkan kenyataan sebelum diangkat menjadi Agong. Beberapa hint ataupun warning telah diberi oleh Tuanku bahawasanya apabila Tuanku naik jadi Agong kelak, ini akan berlaku atau ini yang Tuanku akan buat. Ada oranglah yang tidak senang dengan kenyataan atau pengumuman Agong. Mereka kata ini melanggar perlembagaan. Seorang Agong tidak sepatutnya campur tangan ataupun interfere ataupun terlibat di dalam urusan kerajaan ataupun di dalam pentadbiran negara. Tapi Sri Paduka Baginda sudah jelaskan. Dan sekiranya ada yang tidak senang, ada yang rasa mereka nak cabar atau menentang tindakan Tuanku ataupun pengumuman Tuanku, maka kita ada ini special court, mahkamah khas. Sekira ada yang mereka yang duduk buat statement, saya dah baca banyak artikel-artikel daripada penganalisa politik, dari ramai bukan Melayu lah, in fact kan, yang kata tindakan Agong ni salah, tindakan Agong ni melanggar perlembagaan dan macam-macam, bring it to court, bawa ke mahkamah. Kita ada mahkamah khas. You boleh file dalam mahkamah khas apa sahaja tindakan terhadap mana-mana satu raja sekira awak rasa raja tu telah either melanggar undang-undang ataupun melanggar perlembagaan Malaysia. Ialah Tuanku tidak akan abaikan negara. Tuanku tidak akan lepas tangan ataupun duduk diam apabila negara, rakyat dan orang Melayu menghadapi kesusahan. Tuanku is going to get involved. Nak kata Tuanku ni campur tangan ke, interfere ke, terlibat ke, ikutlah istilah mana nak guna. But Tuanku yang baru ni lah, Agong yang baru ni tidak akan jadi seremonial. Iaitu untuk perhiasan saja. No. This Agong is not going to be a mere perhiasan atau seremonial Agong hanya untuk nak buka parlimen, hanya untuk nak beri ucapan hari raya ataupun beri ucapan hari merdeka dan sebagainya. No, he's going to monitor. In fact, Agong ada bagi tahulah bahawasanya Tuanku akan minta nak tengok bajet. So bajet untuk tahun depan misalnya, bajet 2025, Tuanku nak tengok dan nak tahu di mana duit tu akan datang. Untuk apa duit tu akan dibelanja? Adakah perbelanjaan itu satu pembaziran? Ataupun adakah fokus kerajaan sepatutnya belanja lebih kepada ini dan kurang kepada itu dan sebagainya. So in short, if I may be permitted to use the term, Tuanku Agong is going to be semi-executive di dalam pentadbiran Malaysia. He's not going to be non-executive. Sekarang ni, sistem yang kita ada atau sistem yang telah diamalkan selama ni, the executive is the Prime Minister. Agong is non-executive. So sekarang ni, Agong is going to be semi-executive. Dan walaupun Agong tidak akan misalnya mempengerusikan kabinet atau mempengerusikan mana-mana kementerian, tapi Agong akan main satu peranan sebagai consultant. In a way lah. Walaupun sistem tu tidak wujud lah. Tapi Tuanku akan main peranan konsultan, Tuanku akan, check and balance tindakan kerajaan dan rancangan kerajaan, dan sekiranya Tuanku rasa ini tak berapa betul, Tuanku akan membincang perkara ni ataupun akan membuat pengumuman macam apa yang telah berlaku sekarang. Ramai akan tidak senang dengan ini, baik dari mungkin kerajaan ke dari pembangkang, tapi mereka kena terima hakikat lah. The next 5 years, Malaysia is going to be a very interesting place. The next 5 years. Iaitu hingga PRU 16 sekurang-kurangnya. Dan Agong telah sebut pun, selain dari misalan Tuanku nak tengok bajet, nak kaji bajet sebelum bajet yang tahun ni sudah dilulus parlimen lah tahun lepas. So at least bajet untuk tahun depan 2025 tu Tuanku akan tengok, Tuanku akan kaji dan Tuanku akan mungkin komen. Sila-sila Tuanku akan titah apa yang sepatut dibuat, apa yang tidak sepatut dibuat. So yeah, very interesting. We are going to see a different era. Era baru di dalam pentadbiran Malaysia
yang akan melibatkan bukan saja legislature ataupun parlimen, judiciary, this the executive iaitu Putrajaya, tapi the monarki bukan lagi monarki yang makan tidur saja, bazir duit rakyat, no. Monarki yang prihatin tentang keperluan negara, keperluan rakyat, dan apa sepatut dibuat dan apa sepatut tidak dibuat. And so this mungkin akan berlaku selepas hari raya ni lah. After hari raya ataupun awal bulan Mei, after the 100 days honeymoon period, tuanku will put his foot down and mungkin tuanku akan titah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadap supaya tuanku boleh beri pandangan tentang apa sepatut dibuat. Ada tuanku komen juga bahawasanya SPRM ni sepatut terletak di bawah Agong. Maknanya SPRM ni report ke Agong. So sekarang ni, di sistem ni, SPRM ni, kita tak tahulah siapa yang in charge. Ada ke institusi kehakiman ataupun ada ke ini di bawah Kementerian Menteri Dalam Negeri ataupun directly ada Putrajaya, pejabat Perdana Menteri. So sekira Agong ambil alih peranan untuk monitor lah. Dia tidak ambil, Agong tidak akan jadi dia punya commissioner lah. Commissioner ni Azhar Baki. Tapi maknanya sekira Agong ni memain peranan as the watchdog. So kita ada watchdog. Watchdog tu SPRM. So sekarang ni watchdog akan ada watchdog. So this new watchdog will watch the watchdog. And then mana mungkin apa yang SPRM buat, tindakan-tindakan SPRM ni kena ikut titah tuanku. So yalah, SPRM mungkin tidak lagi boleh jadi mana alat politik dan sebagainya. Mana kalau tuanku nak be above politik, focus more on the administration, bermaknanya we are going to see changes also di dalam SPRM. Ini saya my feeling lah, if that's what's going to happen. Tapi tuanku ada kata SPRM sepatutnya report. So now we are seeing a different Agong, ya. We are seeing a proactive Agong. Satu Agong yang tidak takut untuk menyatakan kebenaran, tidak takut memberi pandangan, dan tidak takut maknanya campur tangan ataupun terlibat di dalam apa-apa yang tuanku rasa ialah untuk kebaikan negara dan kebaikan rakyat. So be prepared, Malaysians. We are going to see a different Agong and a different administration and orang politik lah. Baik pembangkang ke, baik apa ni kerajaan ke, mereka kena terimalah hakikat bahawasanya we are entering a new era. Kita sekarang ni masuk satu era baru di mana this Agong yang hanya makan tidur saja is over. We are going to have an Agong who is going to monitor what's happening in the country. Yang terbaru sekali tuanku telah komen is tentang isu stokin yang ada kalimah Allah tu. Walaupun ada orang yang mempolitikkan, ada orang yang kata ini benda kecil aja, benda yang sengaja dibesarkan, tapi yang sebenar is not really that big issue. But tuanku punya kenyataan is very clear, this is very serious. Ini bukan perkara kecil. Adakah benda tu sengaja dibuat ataupun satu kesilapan? It does not matter whether on purpose or mistake. As far as tuanku Agong is concerned, is very serious and tindakan perlu diambil. So sekarang ni kerajaan perlu bertindak atas isu stokin kalimah Allah ni mengikut titah Agong. But I suggest daripada you orang banyak cakap ni dalam internet lah, dalam TikTok lah, dalam apa sekalipun, if you feel that this is, you cannot accept this, you tak boleh terima the new proactive Agong punya ni, you challenge lah. Tak payah cakap banyak, and kita tengok lah whether you, nombor satu, berani tidak challenge. Nombor dua, challenge you tu berjaya atau tidak.